Kuis. Ada 5 hadiah ni. Pihak pengajar, kita dinamakan jumpa pada pengajuan. Nyatakan pengertian dan hakikat cinta. Nyatakan pengertian dan hakikat cinta. Syaratnya kita akan lepas jawab. Beri nama, jawab, baru dapat hadiah. 2 orang ni lah, seorang siswi, seorang siswa. First come, first serve. Dan saya dengar orang di UiTM ni dia berani-berani. Dia boleh akhir datang depan. Silakan. Yang siswi, saya tanya siapa dulu, siswi ke siswa? 5. Ingat soalan apa? Cuba. Okey. Mana cinta? Okey, cinta okey. Dengan kasih sayang, bersama Isa dan selama kita punya yang mencintakan kita. Satu hal dia. Okey, pengertian dia. Kita boleh rumuskan. Banyak pengertiannya. Cinta adalah perasaan jiwa dan sentuhan hati. Dia tak ada kena dengan orang kan, dia dalam hati. Kalau kita orang bercinta kita nampak, tapi kita nampak kesan lah. Dia dalam dia teringis yang awal, teringis kan. Dia sayang pada Allah. Itu cinta kan. Cinta merupakan cetusan perasaan dalaman yang timbul daripada emosi manusia atau suatu perasaan kejiwaan daripada tarikan hati. Sama dengan maksudnya. Dan cinta melahirkan kebahagiaan bersama. Bukan tuntutan tapi kerelaan. Bukan meminta tapi memberi dengan ikhlas. Okay? Cinta ni boleh dengan Tuhan dengan manusia kan? Sama maksudnya. Melahirkan kebahagiaan bersama. Semuanya kalau cinta kan, pijak semua tak mati. Saya dapat email, saya penulis dalam relax sekejap, sampai relax sekejap. Dia kata suami saya punya suami sebelum kahwin dia, pijak semua pun tak mati, lemah lembut cakap dengan baik. Bila dah kahwin, subhanallah. Itu yang pertama tu, yang sebelum kahwin dia cinta-cinta yang cinta monyet gitu kan. Okay. Perasaan cinta akan menyebabkan ibu rapat dengan orang yang dicintai atau objek yang tidak ada suatu idea sekali. Orang cintakan pada ideologi, katalah Marxis. Dia sayang sangat, dia akan apa ni? Dia rapat sangat dengan idea tu dan dia sanggup berkorban. Sampai dekat Indonesia, dia seorang komunis. Sebelum kena pancung, hidup komunis. Dia sayang dia. Dia rapat dengan individu. Dan cinta adalah fitrah semula jadi yang Allah anugerahkan dalam diri manusia. Dia fitrah. Jangan kata cinta itu tak boleh cinta. Saya tak boleh cinta ni. Ini salah, haram. Kita tak boleh cinta. Mana ini fitrah. Kita memang kita sayang kepada adik kita, kita sayang kepada perempuan, kita ada fitrah. Macam mana kepasan kita akan tengok. Saya akan ungkapkan dalam satu nasyid. Pendek je nasyidnya. Cuba kaji tinggal ni. Inilah anugerah kemuliaan kepada Allah. Damaikan
yang lemah lembut, yang melihat suami dia terasa sayang. Itu adalah perasaan semula jadi. Persoalannya, bolehkah seseorang itu bercinta sebelum perkahwinan yang sah? Siapa kakak? Mana dulu? Cinta sebelum kahwin ke kahwin sebelum cinta? Kat kanan. Dia pusing soalan ni. Cinta selepas kahwin ke kahwin sebelum cinta? Cuba kita tengok. Kita nak tengok macam mana kita nak nilai satu benda kan. Kalau satu benda itu berat atau ringan, macam mana kita tahu benda berat ringan? Macam mana kita nak tahu bahawa yang ini lebih berat daripada pen dekat? Macam mana kita tahu? Macam mana kita tahu lebih berat? Kita perlukan neraca ataupun penimbang. Serupa juga, kita perlukan juga neraca dalam kehidupan ini. Kita nak tahu mana benda itu hidup kita ada neraca. Okey? Untuk menentukan mana baik dan mana yang buruk. Orang putih, orang bukan Islam di Amerika, dia tidak mempunyai neraca yang tetap. Dulu dia kata lelaki tak boleh kahwin. Sekarang dia kata lelaki boleh kahwin, perempuan boleh kahwin. Neraca mereka tidak tetap. Okey? Itu neraca masyarakat. Kita perlukan neraca. Boleh tak lepas tunang berjalan keping kanan, keping kiri? Ada orang kata salah, ada orang kata betul. Boleh. Apa neracanya? Macam mana kamu tahu boleh terbaik atau buruk? Dan untuk mengetahui arti kebahagiaan dalam kehidupan, kita perlukan neraca. Sekarang ada dua. Ada dua pilihan. Neraca mengikut akal manusia atau neraca mengikut Allah SWT. Manusia ini berubah dan tidak konsisten. Kejap kata boleh, kejap kata salah. Kalau kahwin 4 tu, orang tu kahwin 4 tu, takutnya ganas dia kahwin 4. Maka yang member tu berjalan 20 kilo bertunang lah, tapi dia berjalan tempat dia bertunang. Dia kata okey, yang ni tu neraca dia berubah-ubah. Dulu kalau anak dara tu, kalau dia ada lelaki nampak dia abang dia akan marah. Maknanya dia punya jaga dia persepadan dekat. Sekarang tak kisah. Sekarang tak kisah. Mudah ditipu syaitan terkutuk, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Itu akal manusia. Dengan Allah pula, prinsip utamanya kekal sehingga akhir zaman. Sehingga akhir zaman, saya nak ceritakan dekat Kanada, 50% anak yang dilahirkan adalah anak luar nikah. Ikut satu kajian beberapa tahun yang lepas itu yang dilaporkan 50% adalah anak yang dilahirkan luar nikah. Saya pernah berkecimpung dengan dakwah pendidikan Islam di sana. Saya jumpa dengan seorang negro, dia tak tahu bapak dia ni yang mana satu, mak dia tak, dia macam mana dia buat anak satu pun dia tak tahu. Dan mengikut kajian, orang yang anak yang luar nikah ni akal fikiran dia agak rendah sikit. Sehingga orang Kristian kata kembalilah kepada sistem perkahwinan. Okey? Maknanya perkahwinan adalah secocok dengan fitrah manusia. Tapi manusia ini dia tidak mahu ikut. Terpelihara kegodaan syaitan secocok dengan fitrah manusia. Okey? Akal manusia semata-mata ilmu yang terbatas, lemah dengan godaan syaitan. Dan Allah yang tengok orang. Bagaimana Allah itu maha mengetahui, bagaimana Allah itu maha bijaksana, kita tengok orang. Dan tambahkan sikit satu lagi kisah. Ini adalah dragonfly. Dragonfly itu pepatung. Mengikut kajian, dragonfly ini lebih canggih daripada jet, dengan helikopter, dengan apa yang kita lihat sekarang. Since the first aeroplane was built about 100 years ago, thousands of different models of airplanes have been developed. Countless numbers of scientists have tried to make better flight machines until finally they built great flying machines with their wonderful designs.
because of their military advantages, nations have devoted unlimited budgets toward terror design. A recent research has come up with a very amazing fact. Satu rumusan jauh lebih berbeda dari situasi itu serangga. This moving point picture is the dragonfly. Panjang cerita dia. Dragonfly ni ada 30,000 mata. 30,000 mata dan setiap mata itu dihantar signal kepada brain dia. Dan dia boleh terbang dalam satu kecepatan 50 km sejam. Orang lari 100 meter dengan kecepatan 39 km sejam. Pembatung lebih laju itu. Okey? Dan mereka telah buat kajian, memang dia kata memang binatang ni memang binatang canggih semenjak dulu, semenjak 320 juta tahun yang dulu adalah fosil memang itulah punya pembatung dia. Dia bukan develop seperti mereka kata Darwin. Belum berprimitif makin lama makin hebat tak. Begitulah keadaannya. Dan Allah tu mahu mengetahui, kita dah tengok dalam ceramah pertama. Kita dah tengok dah Allah mahu mengetahui. Okey? Tapi manusia ni masih lagi terawak-awak. Dia tahu benda itu tak betul, tapi dia ikut. Dia rasa macam dunia ni. So kita tengok satu kisah. Terbayanglah, inilah bakal suami aku, inilah bakal isteri aku. Bercinta macam cinta ni, cinta senata. Kita pemayanglah, bila kita kahwin besok, habis kan, nanti kan tak jadi ceramah lah. Kita boleh bayangkan bila kita kahwin besok, kita akan lari kat pokok sana, kita akan lari kat sini, kita lari setangan sini kan. Kita bayangkan cinta tu macam itulah keadaan, gamak-gamak je lah. Lepas kahwin ni happy ever after macam bila dia start kan. Itu membayang suami kita ni macam Shah Rukh Khan, yang isteri kita macam apa? Macam pelakon filem Era Fazira dengan Yusri, satu contoh unggul dalam perkahwinan sampai sekarang 2 bulan tak jumpa kan. Okey, mana kita rasa macam tu? Kita merasakan melalui akal fikiran, itulah caranya kita nak impikan satu kasih sayang, satu bentuk kasih sayang kan. Persoalannya, neraca mana yang kita nak gunakan? Adakah kita nak gunakan neraca Allah atau neraca akal manusia? Saya akan tunjukkan bahawa Allah SWT mengetahui fitrah kita. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan Allah menghalalkan perkahwinan kerana baik untuk manusia dan mengharamkan perkahwinan bebas kerana dia buruk untuk manusia. Tuan-tuan, kita akan berkasih sayang, akan kekal sampai mati kalau kita mencari jalan-jalan yang selain daripada Allah SWT. Cuba kita lihat masyarakat kita ni macam mana rupa dia sebenarnya. Macam mana rupa masyarakat kita. Ya, siaran terkendali sebentar. Amat menakutkan di Malaysia kan. Okey. Ini orang legajah kan. Perempuan, kejadian sosial, masalah kejadian sosial di Kedah 15 manusia remaja dari 18 tahun, seseorang gadis yang berusia 15 tahun telah ditahan oleh pihak polis Kota Star terlibat dengan kejadian seks. Okey. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Apabila pergaulan bebas ni telah menjadi suatu budaya di kalangan masyarakat kita. Ini yang akibatnya. Perzinaan seawal-awal usia 9 hingga 10 tahun, kehamilan luar nikah, rogol dalam 3 masa dan 4% masih adalah remaja, pelacuran sebahagian besar jumlah 17 tahun dan seterusnya. Inilah proses Action tahun 2003.
dibuangnya anak tu, kita dah mengandung. Apabila terlajak, mereka akan buang anak tersebut. Dan siapakah hero yang membuang anak? Melayu. Ini kes pembuangan anak di Johor. Polis menjumpai mayat seorang bayi lelaki yang cukup sempat berhampiran tempat rumah sampah di mana Kempas, Johor Bahru. 10 Jun, mayat bayi besar guntur yang masih bertali pusat dan terdampar di bawah sebuah rumah di Kendal, Kampung Air Masin. 17 Jun, mayat bayi lelaki dipercayai sedaikan tidak cukup bulan di mana Tampoi. 21 Jun di Pantai Johor, dah banyak lagi. Sampai orang KL telefon Johor. Kenapa ni apa hal di Kampung Johor ni? Seorang inspektor polis beritahu saya, dia kata dia dah pergi banyak tempat. Johor lah yang paling teruk masalah sosial. Okey, berlaku ni tak cuba. Okey. Ya, dia okey eh. Tengok mayat bayi. Dan siapa Johor dia? Siapa Johor hubungan anak? Orang Melayu, Johor dia dah tahu. 1978 seterusnya. Okey. Tinggal dalam bas tanpa waris, di anak-anak ini dikutip. Okay. Bagi mereka tak ada menjadi satu kesalahan. Apabila dah mengandung, yang lelaki kata apa? Cuci je. Dia kata cuci je jadi dia. Kita yang perempuan ikut je lah. Maknanya dia kata cuci-cuci lah. Dia tak tahu bila cuci tu satu benda yang mengazabkan. Hanya Allah sahaja yang tahu. Okay. Ini merupakan anak-anak yang akan bangkit pada hari akhirat kelak dan akan mendakwa si ibu dan si ayah. Okey. Tapi bila manusia telah menjadi lebih rendah dari binatang, lihatlah apa yang akan terjadi. Dimasaknya anak. Ini anak selepas direbus, dimasuk dalam oven. Okey. Dan dibuat disup dan dimakan. Sekongkol dia tak buang, dia memanfaatkan. Tapi inilah jadinya, inilah masyarakat yang kita bangga-banggakan. Kata mereka lah mengimport, mengeksport mereka yang banyak. Kita akan jadi macam mereka ini jika kita tidak jaga-jaga perbuatan dan pergaulan bebas antara kita. Okay. Dan dia apa berlaku di Pompei. Ini adalah masyarakat yang telah dikeraskan oleh Allah SWT dengan zina. Masyarakat di Pompei diazab oleh Allah SWT bila gunung Vesuvius telah meletup. Dan mereka meletup dalam keadaan yang cukup menggerunkan. Surah Yasin, tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan, satu suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Macam mana keadaan awak tak ada fikir? Kalau gunung api itu sempat lari, Allah saja yang mengatakan. Tapi Allah kekalkan mayat mereka dalam keadaan berzina semuanya, lelaki pukul anak tinggal semuanya. Dan orang putih sekarang dia buat satu pameran lah, nak menunjukkan betapa hebat mereka ini. Okey? Betul, dia orang buat macam tu. Ibrah nafsu berahi. Cinta ada beza antara cinta dan nafsu berahi. Cinta antara lelaki dan perempuan, dia tengok perempuan dia rasa dendam, itu adalah satu benda yang natural. Tapi cinta itu tidak bertahan. Allah jadikan itu supaya dia rasa nak kahwin. Kalau dia teruskan dengan perhubungan dia, lelaki akan berpura-pura macam dia tu baik, dan perempuan akan berpura macam dia baik. Kita tidak akan nampak dia negative side. Saya akan tunjukkan cerita sikit macam mana saya kahwin. Ada satu kisah last. Macam mana kisah percintaan seorang pensyarah. Okey, satu cerita sikit lah. Cerita banyak sikit je. Teruskan perasaan ingin berkahwin yang kita akan tengok penghabisan nasib di hujung. Macam mana dia punya kesan bila dia rasa nak atau apa dia buat. Kalau nak itu diteruskan dengan perhubungan yang secara haram. Rasulullah katakan peliharilah aku kan, maka aku akan pelihara kamu. Kelemahan isteri dia, kelemahan pasangan dia merupakan satu cara sensitif. Mana dia merasakan bahawa hidup laki perempuan ni dia complementary dalam bahasa Melayu, lengkap melengkapi. Masa saya tengah drive ni, dapat SMS daripada Muhammad Tukai. Dia kata tolong SMS kan nombor kereta kita sewa. Saya tak ingat nombor dia. Isteri saya ingat. Dia pun Malaysia dah. Macam mana dia ingat? Rupanya dia memang pengingat. Memang ingat. Kereta lalu pun
Sejiran dia tahu nombor kereta. Saya berlupa letak kunci dah lupa. Kadang-kadang 2-3 jam saya kunci yang saya letak dalam hari, berlupa. Dan ada benda-benda yang orang rumah kita lemah, kita kuat, dan kita lemah, dia kuat. Maknanya hidup dalam keadaan yang serba lengkap, melengkapi. Itu yang dinamakan mawaddah warahmah. Wire friend and gear friend tidak akan jadi macam itu. Dia akan cuba tunjukkan kehebatannya, kejantanannya. Bagaimana aku tidak sembahyang bila azan berkumandang. Yang perempuan kata, bahagianya aku bersama-sama dengan jejaka yang berani. Begitu ketara sekali. Okay? Dan kedua-duanya hanya bisa bersatu dalam perkahwinan. Cinta itu akan bersemi selepas perkahwinan. Kami tak kenal antara satu sama lain, tapi bila berkahwin insya-Allah akan kenal 20 tahun yang lepas. Itulah nikmat yang Allah berikan. Nak tahu macam mana nak berlumba dan menang dengan anak? Macam saya tunjukkan contoh. Macam mana nak menang berlumba lari dengan anak? Cara ya. Begitulah bahagianya Ramadan. Setelah kedai ada, saya pasti ambil yang buah bahan kan. Jadi nak ceritakan bahawa kebahagiaan itu akan benar-benar tercapai jika kita mengikuti apa yang Allah SWT suruh. Seperti mana dalam surah Al-Rum ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita pergi pada satu tempat Ratu Sakinah di KL. Interview satu remaja. Banyak remaja, tapi salah satu saya rekodkan bagaimana dia telah terlanjur dan akhirnya kembali kepada perjalanan Allah SWT. Sila ikuti dia punya temuramah dia. Isteri saya bukan yang salah. Kan silap orang pula. Baca dia kalau tak dengar. Pada kira-kira ITM
dan campak sebagian ke apa ni ke kampung sekarang ni masa tadi fikir kenapa lah dia sejak lahir tu kenapa lah dia lahir bagi saya kadang-kadang fikir kenapa lah bukan lahir di saya macam ni tapi bila nafis ni dalam kalau kita sulit alhamdulillah lah dia rasa senang sikit sekarang ada makcik yang tak makcik yang tu dia start kita buat salah kan orang tu ada tinggal ada buat semua satu malah kadang-kadang doktor tak salah dari sini kita buat macam tu dia lagi tambah so saya tak ada memahami macam insyaAllah lain masih ada lagi kenapa untuk saya insyaAllah Allah lagi tidak lagi insyaAllah dan Allah harap Allah juga dapat lagi sebelum saya macam hidup saya kat sini tak Jadi kelamanya hanya dengan menurutkan Allah SWT akan merasai arti kehidupan yang sebenarnya. Ibu Rasul, orang yang baik, wanita yang baik adalah lelaki yang baik. Mana wanita yang jahat adalah lelaki yang jahat. Jadi kita ingatkan kalau kita nak cari suami yang baik, kita kena jadi baik. Kalau kita nak cari orang yang baik, tapi kita perangai buruk, maka kita tidak akan jumpa pasangan yang katakan pasangan ini. Saya nak ceritakan dulu masa saya nak rumah tangga tu, dia katakan sebenarnya boyfriend dia dah lari. Saya kata sorry lah, dah tiket saya no way, saya kena datang balik. Seorang lagi kata boleh consider, sorry. Saya kata dah lah. So yang keempat ni, alhamdulillah kita pun saya cara nak cari perempuan, kita buat interview pada orang lain yang kenal dia perangai dengan adik-adik dia macam mana. Kalau perangai dia lemah lembut dengan adik-adik dia, insyaAllah dia dengan anak kita dan dengan kita akan lemah lembut. Kalau dia cengeng, kita orang kata, ataupun dia garang, siap macam mana you anak lelaki dia juga. Jangan tengok masa berpasangan-pasangan merendah terang nampak baik dah. Kita buat kata soal sendiri. Dan yang paling ampuh sekali adalah sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah, memohon kepada Allah SWT, ya Allah ya Tuhanku, benar kalau dia benar untukku, dia memang betul-betul untukku, mudahkanlah, kalau tidak jauhkanlah dia. Kan? Jadinya apa yang berlaku
dah nak kahwin dah, besok lusa nak kahwin, saya pun beli baju baru. Bukan bila dia kesan, belilah baju baru dan ajak kawan-kawan semua sampai nak kahwin, saya nak kahwin ni, boleh datang ke rumah saya. Rupanya last minute call ke rumah, tak jadi. Boleh bayang tak bagaimana frasnya? Tahu bila saya kahwin, saya kena balik sebab habis pengajian, dia tinggal setahun. Punyalah rasa setahun saya kena tunggu. Yang kata baju baru tadi saya kena ram balik. Tak maaf, tak jadi kahwin tak maaf. Masa saya kat Malaysia, ramailah calon-calon. Tengok, boleh tahan juga kan ni, akan tunggu setahun. Bukan kenapa pun yang kenal tu. Maka saya pun tanya sama Ustaz, Ustaz macam mana Ustaz boleh kalau tunang putus? Ustaz kata, Ibrahim din kata, Ibrahim pelawak, air kat pipi kadang-kadang tumpah. Dia tu lah hadis dia, bukan hadis pun. Maknanya tunang tak ada masalah, putus tak ada masalah. Hadis satu kali saya mimpi banyak calon isteri. Last kali isteri saya sekarang ni lah yang rasa macam ada rasa macam ada satu sentuhan. Itu adalah mungkin ilham daripada Allah SWT. Mungkin sebagai istikharah yang saya lakukan. Alhamdulillah bila saya kahwin, saya kata dah 20, macam kenal 20 tahun. Sampai sekarang pun mana saya ceramah tu lah dia ikut. So saya katakan isteri saya adalah image consultant. Baik, image consultant. Lepas ceramah dia kata tahu je lah, kalau buat macam ni bagus. Mana saya improve saya punya diri dengan kritikan daripada seorang isteri. Kalau baca dalam satu artikel perspektif, ada ceritakan tentang kahwin. Jadi maknanya saya merasakan ini saya nak cerita, nak share dengan you all. Maknanya kalau nak bahagia berumah tangga, ikutilah jalan yang telah diredai oleh Allah SWT. Dan kita akan rasa bahagia bukan saja masa kahwin, bertahun-tahun. Misalnya saya dah 23 tahun kahwin, Alhamdulillah. Dan kita baru 9 orang anak. Saya tak bayar kalau saya 4 isteri, 9 kali 4, 36 anak, semua ada lah. Dan datang ke program ni kena saya lepas. Tapi Alhamdulillah saya tak mampu nak kahwin dengan seorang. Buat masih. Okay? Jadi itulah maknanya, insyaAllah saya akan reserve nasib yang hujung lepas soal jawab. Kalau ada lebih 3 soalan, baru saya akan akhirkan dengan nasib semua. So saya buka dengan cerita. Kalau soal jawab ni dia tak balik tanya. Saya nak penyakit. Saya nak tanya macam sekarang kan ramai orang yang couple kan. Jadi macam mana kalau kan tu couple tu contoh macam dia nak pergi kelas kan, dia orang jalan sebelah-sebelah ataupun nak pergi mana-mana kan, macam mana tu case yang jalan sebelah-sebelah, jalan dua orang tu, mana jalan bersebelahan dua orang couple tu lah. Adakah benda tu boleh atau tak boleh atau macam mana pula? Dalam umur merendah ni, umur kelaipi, umur ke masjid, umur kuliah. Assalamualaikum. Jadi soalannya, memang tidak dapat dinafikan lah kan. Sebelum ceramah ni lah, sebelum saya ataupun kawan-kawan saya datang, mungkin saya mungkin dah ada kan. Jadi dengan pasangan kita tu, apakah cadangan ataupun nasihat daripada penceramah sendiri, macam mana? Adakah kita perlu teruskan ataupun kita teruskan? Tapi kalau dia kena ada jawab. Saya nak baca soalan email ni. Soalan email ni. Sebelum ni email keluar. Saya terima email daripada portal itu. Bagaimana cara-cara untuk bercinta dalam konteks Islam? Memang faham betul topik yang baik. Kalau tanya saya doktor, izin saya jawab sendiri. Mudah je, mulakan dengan Al-Fatihah. Email lagi ya, kembali dalam ini. Dan akhirkan dengan suratul Asri. Tadi tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, siswa-siswi dan teman-teman sekalian, saya rasa
penjelasan jawapan yang diberikan, walaupun tak dapat dijawab secara satu persatu. Saya melihat riak wajah tersedari memang dan kuat hati. Bila ditayang, saya katakan dengan syik dari Ya Allah, yang khusyuk tu, mata penuh tumpuan, mulut gerak. Itu maknanya Alhamdulillah. Dan saya mengharapkan segala isi kandungan sama ada yang tersurat dan tersirat yang disampaikan oleh tuan penceramah kita pada malam ini dapat dipahami, dihayati dan dijadikan landasan untuk menjadikan kampus kita ini sebagai kampus yang berkat dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebetulan betul mulai besok lusa dua semakin cuti midterm, jadi barulah semua idea yang baik-baik tadi kembangkan ini. Balik rumah, jumpa mak, jumpa ayah, mak, ina dan jumpa cinta sejati. Menganjur mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang berbahagia, Ketua Syamdin, yang begitu teguh, tak jemu-jemu, dia menyampaikan pengalaman, penisian yang padat berisi dan menjawab segala persoalan yang terhubung dalam hati sekalian, insya-Allah. Kalau sekali terjadi pada kami, boleh hadir lagi dengan bilangan berganda akan datang. Saya akan cadangkan program ini kita buat di Padang Kawan. Bukan yang hadir je boleh dengar, jin-jin kat hutan getah pun tunggu memahami erti cinta. Artinya melendu ini mudah-mudahan dia boleh mempertahankan hubungan antara UITM dan UTM. Dan kenapa